Saya rujuk Syarhul Maqasid Imam Taftazani, antara rujukan besar dalam ilmu kalam al-Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah. Ilmu yang memampukan pemiliknya untuk mensabitkan akidah agama dengan hujah dan menyanggah syubhat. Saya rasa takrif ni tak ada orang sangka. Tak kira lah. Salafi ekstrim pun akan terima ni. Sufi ekstrim pun akan terima benda ni. Liberal pun akan terima. InsyaAllah. Siapa nak sangka benda ni? Siapa yang tak nak ilmu ni? Ilmu yang beri kita kemampuan untuk mensabitkan akidah agama dengan hujah dan menyanggah syubhat. So you jadi askar, you boleh fight. Orang yang boleh bersilat dengan orang tak bersilat kan lebih baik boleh bersilat. Betul ya? Setakat ni kita setuju lah. Sudah tentu ilmu kalam bukan setakat ini, dia ada pecahan-pecahan dia. Okey. Ini takrif yang dikedepankan oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dalam Muqaddimah dia. Ilmu yang merangkum penghujahan untuk mensabitkan akidah agama dengan dalil akal. Huwa ilmun yatadammanul hujaj 'anil aqaid al-imaniyah bil adillatil aqliyah. Keyword hujung sekali, dengan dalil akal. Antara penekanan utama ilmu kalam adalah berhujah dengan akal. Ustaz, kenapa tak guna wahyu? Kan ada Quran dengan sunnah. Betul tak? Apa nak guna akal ni? Saya faham, soalan seperti ini penting. Kita tanya, kita bincang, kita saudara se-Islam. Betul tak? Kita jangan tengok puak-puak berbeza ni macam musuh. Tidak. Kita adik-beradik yang ada pemikiran berbeza. Kita boleh belajar daripada satu sama lain. Betul tak? Jadi soalan begini kita kena raikan. Betul juga. Kenapa nak kena guna akal sedangkan wahyu dah ada? It is a valid question. It's even a good question. Kenapa nak kena guna akal? Guna je lah Quran Sunnah. Atheist tu, kita campak Quran Sunnah dekat dia. Kan? Liberal ke Immanuel Kant, kan? Macam orang-orang macam David Hume, kasih dia dalil Quran Sunnah. Boleh ke Quran Sunnah tu buka sendiri dalam berjalan, baca aku pada muka surat 560 pada ayat sekian-sekian? Tak, dia kena melalui akal seseorang, dia kena melalui mulut seseorang. Betul tak? Setuju? Setuju ke tak? Dia kena melalui seseorang manusia. Dan bila melalui seseorang manusia, awak kena pilih ayat, betul tak? Siapa yang pilih? Kau awak terus kasih Fatihah ya? You atheist, read Fatihah, kan? No, there are some verses yang kena dengan masalah atheism ni. Some verses tak kena. Siapa yang akan tentukan tu? Akal kita lah. Akal ulama lah khususnya. Kita ikutlah. Betul? Kena lalu akal tak? Ke tak payah lalu akal terus? Kena juga lalu akal. Tapi masalahnya bila akal pula take charge, melampau-lampau pula lepas tu. Itu ekstrim. Tapi akal ada peranan besar. So itu maksud dia dengan dalil akal. Okey. Ustaz, saya tak ada masalah dengan ilmu kalam ni. Saya masalah dengan istilah-istilah ni yang datang daripada Yunani, Ustaz. Daripada Greek lah, kan? Daripada falsafah Parsi lah, falsafah Hindu lah termasuk ke dalam ni. Apa benda ni, Ustaz? Kita nak akidah kita bersih. Oh, that's a valid concern. Kita tak nak akidah kita dicemari. Siapa nak akidah dicemari? Siapa nak berpegang pada akidah tertentu, tiba-tiba itu bukan akidah Nabi, itu akidah Plotinus, itu akidah Epicurus, Georgius, kan? Akidah siapa-siapa lah. Kita tak nak. Tak ada orang nak akidah dia bercampur aduk. Ada tak orang nak? Ustaz, saya nak akidah saya bercampur-campur lah, Ustaz, macam rainbow gitu lah, Ustaz, kan? Semua jenis akidah ada dalam akidah yang saya pegang. Tak ada. There's no one. Semua orang nak akidahnya bersih. Tapi masalahnya, bila awak berdebat, bila awak berhujah, awak kena gunakan bahasa tertentu. Bahasa apa awak nak pakai? Awak kena guna common language. Betul tak? Awak nak berdebat dengan atheist, awak nak guna common language apa? Awak nak guna istilah Quran? Awak nak guna istilah fiqah? Sebab tu terpaksa menggunakan istilah-istilah falsafah. Sebab falsafah ini dia macam menjembatani antara puak-puak yang berbeza-beza. The philosophical language. Atheist boleh berdebat dengan orang Islam boleh berdebat dengan orang yang tak percaya pada kewujudan diri dia sendiri, skeptics yang melampau. Okay? Bahkan boleh berdebat dengan alien pun mungkin kita boleh pakai istilah-istilah falsafah ni. These philosophical terms. So these terms are a bridge for us to communicate. Cuma orang ada isu. Kenapa nak kena guna term-term ni? You don't have a choice. Kalau tak pakai term tu, nak pakai term apa? Saya kasih contoh mudah saja. Kita ambil teori evolusi.
Awak nak berdebat tentang teori evolusi, awak kena pakai tak istilah-istilah biologi moden? Boleh tak awak insist, awak tak nak pakai sepatah pun kerana ini datang dari barat? Saya tak nak guna satu. Natural selection pun saya tak nak guna, random mutation pun saya tak nak guna, origins of species pun saya tak nak guna, sebab itu Charles Darwin yang coin. Saya tak nak pakai semua tu. Saya nak pakai semua istilah-istilah Qurani dan daripada sunnah Nabi. Tak boleh. Kalau you nak pakai, you kena jelaskan. Betul tak? Itu sudah memanjangkan cerita. Setuju tak? Panjang cerita. Apa kata? Pakailah natural selection tu. Tapi katalah saya tak setuju dengan natural selection. Awak kena guna istilah DNA. Kau nak buat istilah sendiri. Kromosom, genes, kena pakai. Kena pakai. Samalah begitu dalam ilmu kalam. Awak nak berdebat dengan ahli falsafah, awak kenalah guna sebahagian istilah falsafah. Itu yang kadang-kadang istilah-istilah ini termasuk dalam kitab-kitab ilmu kalam. Cuma kita nak tahu penulis dia percaya ataupun tidak kepada benda tu, atau dia sedang menolak, atau dia sedang mempertahan. Itu cerita lain. Okey, 4 asas ilmu kalam. Ustaz, saya tak tahu benda pasal ilmu kalam ni, Ustaz. Ustaz cerita ilmu kalam ni, saya datang nak tahu pasal atheism. Okey, jangan takut. 4 asas yang akan saya cerita ni sebenarnya adalah asas berfikir. Semua orang kena ada. Dia bukan ulama kalam je, ahli kalam je kena ada. Ini semua orang kena ada. Dan ini adalah asas kepada ilmu kalam. Dan asas kepada ilmu kalam adalah asas kepada berfikir. It is the very basis of thinking. Okay? Tak percaya? Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama sekali, 3 sumber ilmu. Ilmu kita datang daripada mana? Ilmu apa yang kita boleh percaya? Saya nak tanya kat sini. Mimpi termasuk dalam sumber ilmu tak dalam Islam? Saya tahu akan ada yang kata ya, akan ada yang kata tidak. Katalah kita terima. Dia termasuk nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4 ke nombor 5? Last sekali. Dia kalau bercanggah dengan Quran dengan sunnah, of course lah, kita tahu nak buat apa dengan dia. Betul tak? Kalau bercanggah dengan akal macam mana? Mimpi dengan akal mana lagi tinggi? Ini panggil epistemology. Ilmu mana yang boleh kita terima? Ilmu mana yang nombor 1, nombor 2, nombor 3? Mana yang kita kena tolak? Mana kalau bercanggah kita kena tolak dia? Mana lebih tinggi? Kalau bercanggah dia kena terima, yang lain yang kita kena tolak. Beritahu saya, benda ni doktor tak pakai ke? Doktor pun ada epistemologi dia sendiri. Ya. Tapi ini epistemologi yang dikongsi semua orang. Epistemologi itu apa? The theory about knowledge. How do we know? Macam mana kita tahu yang kita tahu? Penting tak? Ke tak penting? Penting. Semua orang kena ada ni. So ada 3 sumber ilmu yang kita kena ada, yang kita kena terima dalam ilmu akidah kita. Kemudian 2 dalil akal. Nanti saya jelaskan. 4 asas kepada dalil akal. Okay? Kemudian adalah 3 hukum akal. Pelajar Usuluddin, awak dah biasa dengar benda ni. Tapi saya akan jelaskan lagi untuk awak, insya-Allah, supaya dia lebih berakar dalam jiwa kita. Okay, dia nak kena datang as fast as like this. Jangan, saya ingat balik apa dalil akal tak boleh. Pelajar Usuluddin terus keluar. Okay, dah boleh detect. Orang berhujah silap aja dah boleh detect. Ini banyak fallacy ni, bro. Kan? You hujah tak kuat ni. Hujah pertama you dengan hujah kedua you sebenarnya tak selari. So your equal tu, your therefore tu does not follow. Penting. Okay. Ini kitab Syekh Mustafa Sabri, Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin.